Bila kita bicarakan tentang bulan Syawal, jelas memang untuk meraihkan kemenangan kita sepanjang bulan Ramadan, kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Bukan sekadar itu saja, menahan nafsu juga. Baik, sebab itu kita nak tahu, kadang-kadang bulan Syawal ni, hari raya pertama saja macam-macam dah kita buat. Kadang-kadang kita tak perasan yang rupa-rupanya perkara yang kita buat itu salah. Sebab itu hari ni Zack sangat berbesar hati dan kami di tim Borak Kopitiam sangat berbesar hati kerana di studio kita bersama dengan YB Senator Datuk Haji Idris bin Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Khabar? Sihat-sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak segak bergaya lagi. Puasa okey Datuk? Tuarah 59 tahun dah. Alhamdulillah. Baik Datuk, itu yang macam saya katakan tadi, menjelang Syawal. Sebenarnya apakah antara kesilapan yang sering kita buat tanpa kita sedar? Sebab yalah, dan kita kadang-kadang bukan kita sengaja, kita tak tahu. Mungkin Datuk boleh menjelaskan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan terima kasih kepada penonton yang setia bersama dengan program Borak Kopitiam pada hari ini. Alhamdulillah. Yang pertamanya, bila kita gembira ni, kadang-kadang biasalah manusia ni memang tak lari daripada kesilapan dan kesalahan. Antara kebiasaan yang kadang-kadangnya sampai kadang-kadang kita terlupa semayang. Ada? Tahu. Terlalu sonok mungkin. Kalau semayang raya tu okeylah sunat. Kadang-kadang subuh tak main, zuhur tak semayang. Kerana sibuk sangat duduk layan tamu. Yang keduanya, kadang-kadang pergaulan kita tu kadang-kadang kita tidak ada batasan. Sedangkan kita ada batasan, termasuklah dengan ipar kita sendiri pun ialah merupakan batasan aurat. Dan yang ketiganya ialah dari segi kita kadang-kadang ada di kalangan kita yang bersalam, lelaki yang perempuan yang bukan mahram dia. Dan yang keempatnya, kadang-kadang berlaku terkasar bahasa di dalam ungkapan dari kalangan kita itu kebiasaan sehingga akan terguris hati. Mungkin dah 2 tahun kadang-kadang lama tak jumpa ni, kadang-kadang over sangat mungkin. Dengan IPA tu pun kita kena jaga Datuk. Kena jaga. Baik. Kena dengan peralihan ke fasa endemik Datuk. Pada Syawal ni banyak kelonggaran yang telah ditetapkan oleh kerajaan, termasuklah solat berjemaah di masjid. Dan adakah kita bersedia untuk kembali normal sepenuhnya, terutama sekali bila melibatkan ibadah ni lah, ataupun tidak lagi, terutama di bulan yang mulia ni Datuk? Alhamdulillah, sekarang nampak kita sudah nak pergi kepada normal dan sah pun dah pun dapat kita rapatkan, dan masjid pun boleh kita buat kenduri dah, untuk kita buat jamuan. Walau bagaimanapun di sana ada peringatan kita lah. Face mask ni masih dipakai lagi dalam untuk indoor dalam, di luar tidak lagi. Dan kelas-kelas pengajian macam biasa boleh dibuat. Harapan saya ialah kita kena hadir ke masjid ke surau. Kalau dulunya Allah Ta'ala telah pun hampir dekat 2 tahun kita tak sempat untuk macam ni kan. Dia tarik, Allah Ta'ala tarik 2 tahun. Sehingga kan kita tak boleh untuk nak macam biasa. Sekarang ni kita back to normal. Jadi kita harapkan benda ni kita maintain, kita semua kita kawal, jaga SOP, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga pandemik ini tidak melanda lagi ke dalam negara kita yang menyebabkan kita terpaksa lockdown balik. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, YB, baru-baru ni YB telah mengumumkan kuota jemaah haji Malaysia untuk musim haji tahun ni, dan dia memberikan satu kelegaan lah, terutama sekali lah atuk-atuk nenek kita, pakcik-pakcik kita, makcik kita kan, yang nak teringin sangat nak pergi haji. Dan mungkin ada informasi yang Datuk ingin kongsikan bersama penonton Borak Kopitiam. Alhamdulillah, kita sudah 2 tahun tak boleh pergi haji. Tahun 2020 hingga 2021. Tahun ini alhamdulillah kerajaan Saudi telah pun membenarkan untuk semua jamaah pada tahun ini dapat kita pergi haji. Cuma dia bukanya 1 juta saja untuk jamaah, sama ada dalam ataupun daripada luar. 1 juta saja yang boleh pergi haji. Kebiasaannya dulu 2.5 juta. 2.5 juta. Tahun ni hanyalah 1 juta saja. Manakala rakyat Malaysia pula hanyalah dia berinya sebanyak 14,306 orang sahaja. Mungkin yalah, kita pun diminta supaya kalau boleh diberikan. Saya kebetulan sebelum Ramadan saya berjumpa dengan Menteri Haji dan kita mesyuarat bersama-sama dengan negara lain. Memang permintaan kita minta begitu. Tapi mungkin mereka tahu berkenaan dengan terutamanya soal keselamatan, soal kesihatan, menyebabkan dihadkan begitu rupa sehingga kan dia hanyalah benarkan kepada negara kita ni. Kebanyakan negara dia berikan kuota dia 45% saja daripada kebiasaan biasa. Baik, tapi Datuk, bagaimana pula dengan bayaran haji yang perlu dibayar oleh jemaah haji di Malaysia ni? Adakah ia membebankan rakyat? Alhamdulillah, kita di Malaysia ni kita tak nama subsidi. Okey. Subsidi itu kerajaan bagi. Ini ialah bantuan haji. Bantuan haji. Bantuan haji ini ialah yang diberi oleh tabung haji hasil daripada keuntungan yang diperolehi
daripada perniagaan, daripada portfolio pelaburan, sama ada segi hartanah, sama ada segi peladangan, sama ada di segi share market kita. Maka keuntungan itulah maka kita berikan bantuan haji antara 300 hingga 400 juta setahun. Ingat, ini bukan wang kerajaan. Ini wang daripada tabung haji. Sebab tu bukan nama subsidi. Nama dia bantuan haji. Sebab tu uniknya tabung haji ni, dia tabung dan haji. Tabung kerana ada orang yang menyimpan dalam tabung haji ni, dia bukan untuk nak pergi haji dah. Dia dah pergi haji dah pun. Dari segi data 31 Mac baru ni, kita telah mendapat melihat seramai mereka yang telah pun pergi haji, seramai 6,600,000 lebih. Yang telah pun 604,542 orang yang dah pergi haji tapi masih lagi simpan duit di dalam tabung haji. Pasal apa? Dia nak dapat keuntungan. Yang keduanya ialah tabung haji ini dijamin oleh kerajaan. Yang ketiganya ialah perniagaan yang memang Islamik punya perniagaan. Dan di dalam yang melabur tu, yang letakkan dalam tabung haji ini, kita tengok below, bawah daripada 10,000, simpanan dia sebanyak 7.1 juta. 1 juta lebih yang simpan duit 1 juta lebih di dalam tabung haji. Seramai 4,761 orang pendeposit. Disebab tu, daripada keuntungan inilah kita berikan kepada bantuan haji itu. Maka dengan sebab itu pada tahun ini kita telah memberikan 2 kategori. Satu B40. B40 ini maka kita hanyalah naik sebanyak RM1,000 saja. Kalau compare dengan kita tengok umrah yang pergi 10 hari, harga shilling yang kita letakkan ialah RM6,900, RM2,000. Sedangkan kita 45 hari hanyalah RM1,000 saja. Untuk B40 dulunya mereka bayar sebanyak tahun ni 9,000 lebih, tahun ni mereka bayar 10,980. Dulu 9,980, tahun ni hanyalah 10,980. Jadi bantuan haji pula sebanyak RM14,560. Dan manakala B40 pula mereka bayar RM12,980. RM3,000. Dan bantuan haji sebanyak RM12,560, 49%. Mana ada tempat lain buat itu. Ini kira langkah-langkah untuk meringankan beban rakyat, Datuk. Ya, baik. Jadi Datuk, ni sebenarnya alang-alang lah Datuk datang. Kita bukan selalu boleh panggil Menteri mai sini kan. Ni kita punya topik hari ni persiapan raya, Datuk. Jadi bagaimana pula dengan Datuk punya persiapan raya tahun ni? Persiapan raya ni kita orang tua tak ada apa benda lah. Baju pakai baju hype sedia ada saja yang kita recycle balik yang biasa tu. Dan persiapan biasa tu untuk mungkin di rumah saya saya akan buat di kampung hari ketiga lah. Kampung mana tu? Kampung saya dekat dengan Sungai Petai, Bukit Gantang. Bukit Gantang, Sungai Petai. Baik Datuk, ni mungkin penonton-penonton Borak Kopitiam pun nak tahulah. Mereka pun bertanya juga dekat Facebook dan sebagainya. Datuk, apakah pengalaman raya waktu zaman-zaman kecil Datuk yang Datuk tak boleh lupa hingga ke sekarang? Dia pengalaman waktu kita raya ni, yang seronoknya ialah waktu kita nak raya tadi, kadang-kadang kita tak puasa pun. Waktu kecil itu pengalaman kita. Yang keduanya memang raya otak kita ialah berapa kita dapat duit tahun ni. Kita pun macam orang kata fokus market share. Berapa tahun ni agak-agak dapat. Kecil-kecil pun dah kira market share. Sebab tu kalau hari ni apabila orang datang jumpa saya anak-anak kecil, itulah kita bagi. Kita tahu itulah pengalaman kita waktu kita kecil-kecil dulu. Dan kita akan ingat orang tu sampai ketua. Dia ni waktu aku kecil dulu, dia selalu bagi duit raya kat aku. Sebab tu kita waktu besar macam ni, kita kena bagi duit budak-budak ni. Saya memang daripada dulu pun kita spend lah duit untuk budak-budak memang. Saya keluar turun daripada Mayang tu memang kita simpan duit, kita bagi duit budak-budak. Saya kata orang budak-budak beratur. Orang tua-tua tunggu kad kredit kata. Baik, terima kasih banyak Datuk. Jadi terakhir sekali Datuk kepada penonton Borak Kopitiam semua, ucapan Aidilfitri dan juga pesanan-pesanan kepada bakal-bakal jemaah, insya-Allah. Silakan. Okey, terima kasih. Saya Idris Ahmad mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton, peminat kepada program Kopitiam dan seluruh warga TV3 yang begitu setia dan komited dalam menjalankan program ini. Serta saya mengharapkan semua eratkan ukhuwah
teguhkan kekeluargaan kita sepanjang menyambut Aidilfitri ini dengan kita semua menjaga SOP. Semoga pandemik COVID tidak berlaku lagi dalam negara kita. Terima kasih. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak YB Senator Datuk Haji Idris bin Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Terima kasih banyak Datuk sekali lagi ya. Semoga terus berjaya dan maju negara kita insya-Allah. Baik, jadi kita berehat dulu, kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam.